Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama di dalam Forum Ehwal Islam sempena Aidul Adha yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Masjid Mahmudiyah dan juga Surau Al-Muqarrabin Putrajaya. Kepada anda yang baru bersama dengan kami, terima kasih diucapkan kerana pada malam ini anda meluangkan masa untuk sama-sama menonton dan juga kita berkongsi sedikit manfaat daripada program kita yang dianjurkan pada malam ini, yang saya difahamkan telah diadakan sejak daripada semalam lagi. Beberapa masjid telah buat program yang sama atas tema yang sama, iaitu Forum Ehwal Islam sempena Aidul Adha, dan malam ini giliran Jawi Putrajaya mengundang Ustaz tiga beradik untuk berkongsi dengan anda. Perkongsian selama 1 jam sempena dengan Hari Raya Aidul Adha pada hari ini. Jadi sebelum saya menampilkan kedua-dua gandingan panelis Ustaz tiga beradik malam ini, saya nak jemput anda semua supaya untuk like dan juga share Facebook Live pada malam ini. Sekiranya anda tak share, maknanya tak ramailah penonton kita malam ni. Kalau anda bantu share, maknanya lebih ramai akan dapat menonton kita pada malam ini. Jadi saya nak minta tolong kepada ni, yang pertama ni, Ifah Syam, Waalaikumsalam yang menonton. Boleh share Facebook Live kita malam ini. Yang kedua, Mail Mahmud Sya'ran. Boleh juga share Facebook Live kita. Dan kepada anda yang baru bersama dengan kami, anda malam ini akan bersama dengan Ustaz tiga beradik bagi kita membincangkan topik syiar tentang Aidul Adha ataupun ibadah korban. Tajuk kita hari ini, syiar haji dan korban, manifestasi sebuah ketakwaan. Ini tajuk yang telah dipilih oleh Jawi. Kita ucapkan tahniah kepada pengarah Jawi, Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, yang telah menggerakkan program di seluruh wilayah, iaitulah program sempena Aidul Adha ini. Baik, kita akan bersama dengan dua orang panelis yang bersama dengan saya pada waktu ini, iaitu yang pertama Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud, dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ihsan bin Muhammad Daud. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya tengok background Ustaz Zarifi, cantik. Ada peningkatan sikit, Tengok dia punya mic pun dah tak main macam Ustaz Ihsan dah, lilit-lilit dah tak main dah. Pasal kita tengok kawan-kawan ramai yang duk pakai macam ni kan, kita pun cuba tanyalah. Jadi alhamdulillah lah, syukur. Mudah-mudahan majlis ilmu makin melebar luas insya-Allah. Baik. Anda para penonton yang sedang menonton boleh komen di ruangan komen, jelas tak suara ketiga-tiga kami. Saya, Ustaz Zarifi, Ustaz Ihsan, anda komen jelas ke tidak, tulis jelas. Kalau tak jelas, tulis tak jelas, nanti kami tingkatkan lagi kualiti audio kami lah. Jadi anda boleh komen dulu sebelum saya mula ni. Nantikan bila mula tak jelas, tak seronok. Jadi anda boleh komen sama ada jelas ataupun tidak. Okey? Boleh komen sekarang. Kalau saya dapat belum lagi, saya tengok penonton kita belum komen lagi. Okey. Tuan Mael kita jawab jelas. Daripada Hushaimi Osman, dia kata Kulim jelas. Masya Allah, orang Kulim Kedah pun tengok. Masya Allah, Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail juga menonton pada malam ini. Tengok dia jawab, Alhamdulillah, tahniah moderator dan adik-beradik. Masya Allah, pada yang berbahagia Datuk lah tempat kami belajar zaman kami mahasiswa dahulu di universiti.
Datuk Muhammad Ajib ni moderator Forum Perdana Ehwal Islam. Kita tengok dia dalam TV, oh seronok. Jadi bila kita dapat tumpang, alhamdulillah, kita ucapkan tahniah kepada Datuk dan dia komen kata suaranya jelas. Masya Allah. Terima kasih juga kepada Salbia Osman, jawab jelas. Terima kasih. Ni staf Datuk ni, Muhammad Ehsan ni, dia kata dia nak balik Jawi tu. Kemudian saudara Nik jawab jelas. Okey. Alhamdulillah ramai jawab yang jelas. Kalau semua jawab jelas, maknanya kita boleh mulalah. Tajuk kita malam ni syiar haji dan korban. Baik. Saya nak mulakan begitu. Kalau nak banding antara kami 3 orang adik-beradik ni yang dah pernah pergi haji, Ustaz Zarifi. Dia pergi haji tahun 2018. Jadi kalau nak cerita bab haji ni, dialah yang saya fikir layak untuk cerita bab haji ni. Mungkin Ustaz Zarifi boleh kongsi dengan kita lah. Sebab kita ni umrah pernah pergi. Kemudian haji ni belum. Dan mungkin ada orang yang dah 2 tahun dah tak mengunjungi Baitullah, tak pergi umrah, tak pergi haji. Mungkin Ustaz Zarifi boleh kongsi dengan kita apa seronoknya menunaikan haji ni. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hariri, Ustaz Ehsan dan teman-teman para penonton Facebook kita semua. Alhamdulillah. Pertama sekali tahniah kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, pengarah Jawi, dan seluruh pasukan beliau yang menggerakkan program-program ilmu khususnya di wilayah persekutuan menjadi contoh oasis ilmu, ya, bumi ilmu. Alhamdulillah. Baik, tentu sekali Ustaz Hariri, Ustaz Ehsan dan teman-teman, kita semualah, saya percaya penonton juga, Tuan Nurul Azhar ni orang kuat tabung haji Kelana Jaya ni, subhanallah. bila disebut tentang Kaabah, Baitullah, kita semua menitiskan air mata. Kerana apa? Kita rasa teringat kan, rasa sayu, rasa sebab. Kerana itu kalau di TV kan, alhamdulillah di semua saluran ada program sempena haji itu. Kalau di TV 1 ada Salam Baitullah, kalau di TV Al-Hijrah ada Labbaikallah, dan kalau di TV 3 setiap petang itu Zulhijjah menggamit, macam itulah, ya. Jadi Astro pun ada juga. Jadi ini tak cukup dengan itu, kita akan tonton juga ya TV YouTube di Haramain kan. Jadi pertama sekali tentu sekalilah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi Allah Azza wa Jalla ya menyatakan kepada kita yang telah cukup dengan kemampuan, ya, man istata'a ilaihi sabila, ya. Hadis pun sebut maknanya sesiapa yang mampu untuk sampai, ya. Jadi takrifan mampu istita'ah itu diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh para ulama dengan pelbagai kriteria dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, rupa-rupanya saya teringat satu kisah Ustaz Hariri, Sayyidina Ali Zainul Abidin. Sayyidina Ali Zainul Abidin, saya sama setuya, bos Jawi Putrajaya. Sayyidina Ali Zainul Abidin, apabila beliau sampai di kawasan miqat, tak terkeluar perkataan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tak terkeluar kalimah talbiyah ini daripada mulut Sayyidina Ali Zainul Abidin. Sebab apa tuan-tuan? Tentu sekalilah kerana perasaan yang bercampur baur, ya. Macam-macamlah perasaan kita ini. Dan tentulah saudara, dalam riwayat menyatakan bagaimana para jemaah yang diterima kehadiran mereka, para malaikat akan menyebut dan menyeru mereka dengan sebut labbaik wa sa'daik. Kami menerima panggilan ataupun kami menerima kedatangan kalian. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam tempoh pandemik, ya, kita terhalang kerana asbab inilah, asbab pandemik COVID-19. Jadi harapan kita berdoa kepada Allah, tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. Yang pertama kita doa supaya wilayah persekutuan, supaya negara kita ini diangkat wabak COVID-19 ini dengan seberapa segera yang mungkin, dan kita doakan
perancangan yang dibuat oleh pihak kerajaan, pelan pemulihan negara ini dapat berjalan dengan baik. Akhirnya seperti yang dijangkakan ataupun jangkaan kita, maknanya akhir tahun ini mudah-mudahan semuanya kita boleh kembali seperti biasa. Jadi doa kita apabila kita berdoa supaya COVID diangkat, harapan kita tentu sekali lah, kita harap sangat kita boleh berkunjung lagi ataupun kita boleh sampai lagi ke Masjidil Haram, Baitullah, ya Kaabah, untuk kita melakukan khususnya ibadat umrah, ibadat haji tahun depan, insya-Allah. Ustaz Hariri. Masya Allah, itulah tadi antara perkongsian kenangan haji. Bila kita sebut tentang kenangan haji ni, ramai orang menitiskan mata, dan saya tengok 2-3 hari lepas pakat share gambar-gambar wukuf, gambar-gambar tawaf. Ini nak mengungkapkan bagaimana itulah syiar dan juga kerinduan kita kepada Baitullah, kepada rumah Allah. Baik, malam ni juga kita nak bincang tentang korban, tentang pengorbanan. Saya bila kita sebut tentang pengorbanan ini, dia ada satu lagu Tan Sri P. Ramlee, dia buat tentang lagu Berkorban Apa Saja. Lagu Berkorban Apa Saja ni tahun 1956. Lagu ini dia adalah lagu soundtrack kepada satu filem. Ni saya nak tanya penonton sekalian sebelum saya tanya Ustaz Ehsan ni, apakah filem yang menjadi soundtrack kepada lagu Berkorban Apa Saja? Boleh komen di ruangan komen. Saya nak tengok penonton kita ni tahu ke tidak, ada ke peminat-peminat Tan Sri P. Ramlee ni. Lagu-lagu lama ni, sebab Ustaz Ehsan dia minat Tan Sri P. Ramlee, dia kata muka dia macam P. Ramlee. Betul tidak tahulah. Baik. Filem apa yang ada lagu Berkorban Apa Saja? Okay, bukan boleh, Bujang Lapuk ke? Bujang Lapuk saya rasa macam Madu 3. Jeritan Batin. Jeritan Batin. Filem apa yang ada lagu Berkorban Apa Saja? Cuba saya nyanyi sikit Berkorban Apa Saja sebelum penonton kita cari. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Ustaz Ehsan. Ni saya rasa kena buang lilik-lilik tu, letak dekat mulut. Suara dia jadi tak apa jelas. Okey. Baik. Puan Ifah Syam jawab Hang Tuah. Cik Fakri jawab 3 Abdul. Siapa lagi? Apa ni? Fauzi Soleh dia jawab Hang Tuah. Kemudian Cik Muhammad Solihin jawab Hang Tuah. Amalin jawab Hang Tuah. Sabri dia kata jap lagi belanja lagu. Tu nanti tu bukan tajuk dia. Baik. Betul. Ustaz Sabri. Dia adalah memang filem Hang Tuah. Filem Hang Tuah ni ada satu lagu berkaitan dengan berkorban apa saja. Baik. Baik Ustaz Ehsan, bila kita sebut tentang pengorbanan ini, mungkin apa yang boleh Ustaz Ehsan kongsikan tentang syiar berkorban, kita sembelih haiwan dan kita menghayati makna pengorbanan, tambah-tambah lagi dalam waktu pandemik COVID-19 ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam. Terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, terutamanya Datuk Muhammad Ajib, itu ex mantan bos saya dahulu ni. Sewaktu saya berkhidmat di Jawi dahulu daripada 2014 sampai 2019 rasanya, ke 18 begitulah. Lama di Jawi dulu. Jadi banyaklah berurusan dengan pihak Jawi. Alhamdulillah seronok tuan-tuan dan puan. Dan malam ini bila Ustaz Hariri maklum pihak Jawi nak jemput Ustaz tiga beradik ni, jadi semangatlah sikit tuan-tuan dan puan. Semangat kenapa? Semangat kerana dapat berbakti ataupun memberikan khidmat bakti, sedikit sumbangan kepada jabatan saya dahulu. Baik.
Bila bercerita tentang korban ini tuan-tuan dan puan-puan, maka seperti mana kita sedia maklum, hakikat kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kehidupan ini juga merupakan satu ujian. Maka bila sebut ujian, dia akan ada pengorbanannya tuan-tuan dan puan-puan. Ujian ini kalau tuan-puan faham, dia ada dalam bentuk mematuhi segala suruhan Allah. Sama ada dalam suruhan tersebut kita melakukan ataupun suruhan daripada melarang melakukan sesuatu perbuatan. Malahan, ini adalah merupakan pengertian hamba. Kenapa disebut sebagai hamba? Kerana individu yang hidupnya atau untuk mematuhi suruhan tuannya dan menjauhi larangannya. Ini matlamat sebagai seorang hamba. Dan dengan itu juga tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang objektif kehidupannya adalah untuk patuh kepada Allah, itulah yang dikenali sebagai hamba Allah. Manakala bagi orang yang tuan-tuan dan puan-puan kehidupannya bertindak mengikut apa yang boleh digapai dari wang ringgit ataupun harta, maka dirinya adalah hamba kepada wang ataupun harta itu, bukan hamba kepada Allah. Atas sebab itu, Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan, dia menekankan konsep individu ataupun sifat seseorang itu menjadikan nafsunya sendiri kan sebagai Tuhan selain daripada Allah, disebabkan amal sehariannya ditujukan dalam memuaskan nafsu yang pada hakikatnya ibarat meminum air laut tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau kita ibaratkan dunia ini tuan-tuan dan puan-puan sebagai suatu ujian, maka kita sekarang ini berada dalam penjara. Kita nak buat ini tak boleh, kita nak buat itu tak boleh, kita nak buat itu tak boleh. Kemudian bila penjara ini akan dibebaskan tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah apa benda yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya dan penentu kepada syurga ataupun neraka. Kalau kita imbas tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, iaitu kita sekarang ini kita sebut dalam meraihkan Aidil Adha. Sekarang ini juga dalam kita sebut tidak tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Yang tahun sebelum ini boleh menunaikan haji, boleh menunaikan umrah, tetapi tahun ini tuan-tuan dan puan kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mana tahun-tahun yang lalu. Kalau kita ikut sejarah Nabi Ibrahim ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ini, pengorbanan yang cukup hebat Allah Ta'ala berikan kepadanya. Cukup hebat ujian Allah Ta'ala beri kepadanya. Dan dalam kisah Nabi Ibrahim ini juga tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat satu keluarga yang diibaratkan sebagai keluarga yang bertakwa. Kalau kita tanya pada diri kita tuan-tuan dan puan, adakah aku ini boleh menjadi Nabi? Sudah tentu tidak. Adakah aku ini boleh menjadi seorang penguasa, seorang Perdana Menteri? Sudah tentu tidak boleh. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh. Adakah aku ini boleh menjadi orang kaya? Barangkali tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu title yang mana semua orang boleh dapat title tersebut, iaitu dinamakan sebagai orang yang semasa hidupnya menjadi orang yang soleh. Title menjadi orang soleh ini tuan-tuan dan puan sangat-sangat diburu oleh setiap manusia, sangat-sangat diimpikan oleh setiap manusia. Kenapa? Kerana orang yang sifatnya beramal soleh ini, dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah Nabi Ibrahim tuan-tuan dan puan, kita cuba lihat Nabi Ibrahim ini adalah seorang bapa yang taat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Hajar, yakni isterinya. Hajar ini pula dia adalah seorang yang taat juga kepada Allah dan taat sungguh-sungguh kepada suaminya. Manakala mereka ini dikurniakan seorang anak yang bernama Ismail, Nabi Ismail,
Nabi Ismail ini juga tuan-tuan dan puan-puan adalah anak yang taat kepada kedua-dua ibu bapa mereka. Maka ini yang dinamakan sebagai zuriat yang soleh dan solehah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sejarah demi sejarah yang digambarkan di dalam Al-Quran, kalau saya duk lihat tuan-tuan dan puan-puan, disebut nama Nabi Ibrahim ini 69 kali di dalam 25 surah. 69 kali disebut tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ini tuan-tuan dan puan-puan ketika usianya muda, apa yang dia lakukan pengorbanan, dia meninggalkan kaumnya yang kufur, yang tak nak sembah Allah, yang syirik kepada Allah, dan dia menuju ke Syam. Itu adalah pengorbanan dia waktu usia dia muda. Maka setelah dia berkahwin, kita nak berhenti dekat usia muda dulu. Lepas ni usia dia meningkat, kita sambung balik. Baik. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada yang ramai yang menonton. Ada yang komen ni, dia kata mantap yang Arif tu. Siapa ni kawan-kawan lah ni kemudian kepada sahabat-sahabat semua. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni adalah malam kemuncak kepada Forum Ehwal Islam Aidul Adha Anjuran Jawi serentak di wilayah Persekutuan. Jadi tuan-tuan, saya nak minta tolong supaya share ramai-ramai. Target kita ni nak 100 share. Tujuannya apa? Makin tersebar perkongsian kita. Ni baru dalam 70 share. Kita nak capai target kita 100 share. Mudah-mudahan lebih ramai kawan-kawan kita dapat tonton. Dan anda boleh tag rakan-rakan anda, sama ada yang sedang duduk kuarantin di dalam rumah maupun di mana tak boleh nak keluar, tak tahu nak buat apa. Jadi bolehlah mereka menonton forum kita pada malam ini. Baik. Sebelum kita nak masuk kepada cerita pengorbanan ini, sebab Ustaz Ihsan tadi dah sebut tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, kita nak masuk kepada topik pengorbanan. Saya difahamkan Ustaz Ihsan nak belanja satu lagu tentang pengorbanan ni. Betul ke Ustaz? Kita nak nyanyi lagu apa ni Ustaz? InsyaAllah pada malam ini kita ada gabungan mantap bersama Ustaz Zarifi dan Ustaz Hariri, iaitu lagu lama, iaitu berjudul Safa Marwah. Okey. Lagi kita nak huraikan bab Safa dan Marwah, tapi sebelum tu kita nak suruh siapa? Kita suruh Ustaz Zarifi lah mula dulu sebab dia suara paling sedap, jadi dia mula dululah. Tapi hati-hati ki jangan tinggi sangat bang. Ni untung jadi orang mula-mula ni. Kita bagi ki tinggi, hak belakang kita tengok dia boleh ke tidak. Okey, Safa dan Marwah Bismillah. Safa dan Marwah, kisah bermula. Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah, jua suaminya, biarpun hidup penuh derita. Nabi Ibrahim, suami tercinta, menerima wahyu perintah Allah. Suatu suruhan mengandungi hikmah, mereka berdua harus berpisah. Menangis Hajar mendengar kisah, pilu hatinya dihambat resah, mengenang nasib telah tersurat, hidupnya bakal menempuh susah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia punya lenggok tu lah. Mengalahkan Munif Ahmad ni. Kalau Abang Munif tonton malam ni. Menangis dia kalau dia tonton malam ni. Allahu Akbar. Allah.
Allah. Baik, bila kita cerita bab Safa dan Marwah ni, dia menceritakan tentang bagaimana episod pengorbanan Nabi Ibrahim lah. Mungkin Ustaz Zarifi boleh kongsi sedikit cerita sirah tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan mungkin boleh kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang untuk kita hayati pengorbanan. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi Ustaz Ihsan dah cerita dah tentang intro ataupun teaser tentang bagaimana keluarga hebat ini, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni, para penonton, Nabi Ibrahim sejak muda lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Ihsan cerita tadi bagaimana berdepan dengan kaumnya yang mensyirikkan Allah, yang menyembah patung berhala. Bukan setakat masyarakat, bukan setakat kaumnya. Ayahanda Nabi Ibrahim juga menyembah berhala. Maknanya mengukir patung dan sebagainya. Jadi ini yang satu cabaran yang sangat besar yang Nabi Allah Ibrahim berdepan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kan kita tahu kan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia berdakwah kepada kaumnya tak puas hati apa yang mereka buat, mereka buang ataupun mereka campakkan Nabi Ibrahim dalam api. Tuan-tuan, api ni sifatnya panas. Dan pada waktu itu, saat dicampak itu, Nabi Ibrahim belum tahu lagi Allah akan membantu Nabi Ibrahim bagaimana disejukkan api tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kahwin, bila kahwin yang pertama dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Ya, belum dikurniakan anak. Lama berkahwin, tak dapat anak. Datang ujian lagi. Ya, bila berkahwin dengan Siti Hajar, barulah dikurniakan anak anda, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan waktu ini usia Nabi Ibrahim telah pun lanjut usia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah bila dapat anak ni, ya, kalau kita, ya Allah, lama menunggu tak dapat kan, bila Allah bagi dapat rezeki tu, ya Allah, kita nak berenggang pun kita tak berenggang lah dengan anak ni, kita sayang betul-betul. Tuan-tuan, datang lagi ujian daripada Allah. Allah arahkan, ya, Nabi Ibrahim untuk tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tepi Baitullah, ya, untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke Palestin untuk berdakwah. Tuan-tuan, kalau kita lah, ya Allah, apa lagi ni, ya Allah, satu-satu ujian aku ni, ya Allah. Tuan-tuan, ni nak masuk cerita Safa dan Marwah ini. Tuan-tuan, apabila Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, engkau nak ke mana, wahai Ibrahim? Kalau bahasa kita hari ni, kalau orang Kelantan kan, abang, nak pergi mana, abang? Nak pergi mana? Tuan-tuan, acap kali soalan itu ditanya. Nabi Ibrahim sedang berperang dengan perasaannya sendiri, kasih sayang kepada isteri dan anak, dan kasih sayang kepada Allah. Berperang, bertembung dua ini. Nak utama yang mana? Ini yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, akhirnya, ya, Hajar berkata kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadha? Adakah Allah yang mengarahkan kamu buat perkara ini? Nabi Ibrahim jawab, ya. Tuan-tuan, lepas Nabi Ibrahim jawab begitu, barulah Siti Hajar kata, kalau begitu Allah pasti tidak akan membiarkan kami, ya, di sini tanpa bantuan. Tengok tuan-tuan, kita dapat belajar daripada Hajar, bila faham suami ini keluar bertugas membawa obor agama, dia redha dan dia tawakal, dia yakin kepada Allah. Ya, ringkas cerita lagi, bila Safa dan Marwah ini, bagaimana kita tahu kan, Siti Hajar dan Nabi Ismail waktu itu tiada makanan, tiada minuman, ia berlari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, ya. Safa Marwah itu mencari air. Akhirnya Allah Azza wa Jalla telah memakbulkan doa Nabi Ibrahim, bagaimana turun malaikat yang membantu, ya, bagaimana malaikat membantu akhirnya menepuk tanah itulah kan, maknanya Nabi Ismail, dan lepas itu dapatlah keluarlah air Zam-Zam
yang kita pun dapat merasai nikmat air Zam-Zam sampai ke hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa pelajarannya? Yang pertama, tentu sekali tuan-tuan, dalam hidup kita ini mesti ada pengorbanan. Ya, mesti ada pengorbanan. Ujian, cabaran, dugaan, ini perkara biasa. Bila sebut sebagai seorang manusia, kita memang akan diuji oleh Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan itu adalah apa? Untuk menguji kita. Allah nak cari hamba-hamba Allah yang paling baik amalannya. Para ulama, contohnya Al-Imam Al-Qurtubi ketika hurai ayat ini, dia kata, bila Allah Ta'ala beri ujian, Allah nak cari siapakah di kalangan kita yang paling sabar, siapakah di kalangan kita yang paling tawakal, paling redha dan sebagainya. Kerana tu tuan-tuan, ya, malam ni tajuk kita korban, manifestasi takwa. Hari ni hari tasyrik yang terakhir dah selesai dah kan. Antara doa yang kita baca ketika hari tasyrik ini ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, kita korban tahun ni tuan-tuan, apa dia? Apa maksudnya? Ya, tuan-tuan, korban itu darahnya itu bukan, ya, itu bukan matlamat utama, tapi niat kita ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban bukan kita nak bangga berapa banyak korban yang kita korban. Ustaz Hariri dengan Ustaz Ihsan tahun ni berapa bahagian korban tahun ni? Ustaz Ihsan, Ustaz Hariri? Saya tahun ini alhamdulillah tumpang korban. Tumpang korban. Okey, alhamdulillah. Ustaz Ihsan, kenapa mata agak berkerut tu? Buka mic Ustaz Ihsan. Ustaz Ihsan ni jauh ni. Sebab saya duduk di kawasan PKPD. Allah. Maknanya kawasan PKPD dia tak dibenarkan untuk korban. Betul kata benarkan. Ataupun Ustaz Ihsan korban di Afrika Selatan ke? Betul, di luar negara ni, di luar negara, alhamdulillah. Jadi nak ceritanya, yang kita nak ceritanya sahabat-sahabat penonton sekalian, korban itu, ya, kita menyembelih haiwan korban itu, ya, kerana apa? Niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, dan falsafah korban itu yang kita nak bawa dalam hidup kita. Bagaimana? Contoh sekarang ni Ustaz Riri kan, kita bekerja kan, kita bekerja ramainya WFH, work from home. Jadi apa korbannya? Ya, kadang-kadang susah sedikit lah, ya. Maknanya mungkin segala-galanya kita perlu berada di rumah dan bereskan tugasan, dan pada masa yang sama anak-anak PDPR, anak-anak ada kelas, ada macam-macam lah kelas tambahan, ada isteri pula. Jadi nak handle dalam keluarga ni pun, ini juga satu pengorbanan. Apa lagi? Nak mengajar, nak mengaji Quran. Allahu Akbar. Kami 3 orang ni tuan-tuan, 3 beradik ni, tadi ada soalan sahabat kita tanya, yang mana yang sulung, yang mana yang tengah, mana yang nombor 3? Siapa abang, siapa adik? Nanti Ustaz Hari jawab lah. Jadi kami bertiga ni pun tuan-tuan nak mengajar, nak baca Quran ni, Allahu Akbar, susah sungguh kan. Maknanya susah nak kampung bagi baca ni. Jadi tentulah kita kena berkorban. Apa? Berkorban waktu, berkorban masa. Jadi ini yang kita nak bawa semangat korban itu dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ni apa ni, Tuan Said Hassan dia tolong jawab, rasanya dia teka je ni. Dia kata Ustaz Zarifi abang. Tapi kalau tengok kepada wajah ni, macam yang pakai songkok tu paling tua sekali ni. Tapi saya nampak Ustaz Ihsan malam ni banyak blur macam ni. Banyak blur ni, kenapa ni? Ustaz Ihsan dengar ke tidak ni? Aduh. Dia rasa dia tak dengar apa-apa kita cakap ni. Ya Allah, jadi Ustaz Ihsan. Dengar ke Ustaz Ihsan? Allahu Akbar. Tak dengar dah ni. Tak apa. Minta tolong Ustaz Ihsan tolong pertingkatkan bagaimana nak supaya mendengar, ataupun mungkin kerana dia punya kawasan rumah dia ni duduk dinilai mungkin hujan ke sebagainya lah. Ala kullihan,
Apa tergelak seorang-seorang dengar ke tak ni? Buka mic. Hari ni kita balun dia seorang dah ni. Dengar tapi putus-putus sikit. Allah, Allah, Betul-betul. Allah. Lain kali bayarlah bil tu. Ni bil Unify tak bayar ni. Okey, tak apalah Ustaz Ihsan. Bayar. Mungkin boleh kongsi pula lah, sambung tadi bila cerita tentang Safa dan Marwah pengorbanan. Kita nak kaitkan dengan waktu sekarang, kita sedang menghadapi pandemik, nak mengurus keluarga. Nilai ketakwaan yang paling besar sekarang ini adalah kita nak mendidik keluarga kita menjadi orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa dengan kita faham syiar haji dan juga ibadah korban. Mungkin Ustaz Ihsan boleh kongsikan apa nilai ketakwaan yang boleh kita suburkan dalam keluarga kita. Okay, terima kasih pada Ustaz Iri dan Ustaz Zarifi. Saya harap suara saya ni okey lah. Tiba-tiba jadi jengkrang ni line ni. Apa pasal tak tahu ni. Okay, baik. Kita sambung sikit yang tadi tuan-tuan dan puan. Waktu muda Nabi Ibrahim ini dia meninggalkan ayahnya dan meninggalkan kaumnya untuk berhijrah. Berhijrah kenapa? Berhijrah untuk menyelamatkan iman. Tengok hebat seorang Nabi. Kita berhijrah sebab apa? Kita berhijrah sebab orang kutuk kita. Adakah kita berhijrah disebabkan kita nak menyelamatkan iman kita? Barangkali tidak. Kemudian Nabi Ibrahim setelah mana dia ini berkahwin, maka dia lakukan pengorbanan yang besar lagi, iaitu meninggalkan isteri dan anak kecil di padang pasir yang kering kontang. Dan setelah mana anak tadi dah besar, maka pengorbanan dia lakukan diuji supaya menyembelih anak tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Saya suka melihat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya, Allah kata, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang taat kepada Allah dengan penuh kemurnian dan dia tidak pernah tergolong di kalangan golongan musyrikin. Dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala nak menggambarkan ini dia Nabi yang mana yang cukup taat kepada aku. Taat dia kepada aku ini melebihi daripada segala-galanya. Seperti mana yang Ustaz Zarifi gambarkan tadi, tuan-tuan puan, tersentuh juga kita dengar. Yang mana bila mana isterinya tanya kepada Nabi Ibrahim tadi ni, yang kau buat tadi ni, nak buat ni kenapa? Siapa suruh? Maka adakah ini perintah daripada Allah? Maka Nabi Ibrahim kata, ya. Kalau kita tuan-tuan dan puan, alah esok-esok boleh buat, kenapa nak buat hari ni? Kalau bini kita lah, kan? Bini saya lah, bini Ustaz Zarifi, Ustaz Iri lain, orang hebat. Contohnya tuan-tuan dan puan. Maka, kalau nak bezakan di hari ini tuan-tuan dan puan, terlalu banyak zaman fitnah hari ini. Zaman hari ini adalah zaman fitnah. Kita letak di Facebook, orang cakap kita begitu. Kita letak sikit di Instagram, orang cakap kita begini. Padahal niat kita baik, niat kita tulus. Tapi ada sahaja ancaman-ancaman yang datang. Kadang-kadang ancaman yang datang itu, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang boleh meruntuhkan image kita. Boleh meruntuhkan kredibiliti kita. Ada yang sampai nak bunuh diri. Sebab itu dalam musim pandemik ini, tuan-tuan dan puan-puan, jadilah pendengar-pendengar yang baik. Cuba lihat orang di sekeliling kita, siapa yang susah? Cuba tengok dalam WhatsApp group kita, siapa yang lama dah tak menyahut, dah siapa lama dah yang tidak bersuara, tidak menaip dalam group WhatsApp kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sesekali di musim ini, bila orang mengadu kepada kita, kita pula dah jadi hero Ustaz Zarifi, kita pula dah jadi pakar kewangan. Itulah hang, aku suruh waktu sebelum ni simpan duit tapi hang boros. Ni bukan cerita bab itu tuan-tuan. Sekarang ini mesti menjadi pendengar yang baik.
kita mendengar dalam keadaan yang baik, seolah-olah kita berada di tempatnya, maka bantulah mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ini adalah merupakan satu ujian. Dan tuan-puan kena ingat, hidup di dunia ini bukan hidup seorang sahaja. Kita hidup dengan ramai orang. Kelak nanti nak masuk syurga, Allah Ta'ala pun bukan nak masuk seorang-seorang. Kita nak masuk dengan semua orang yang ada di sekeliling kita. Kerana apa? Sebab bila nama Islam, maka dia ada perasaan kasih sayang di antara satu sama lain. Mesti kekalkan momentum itu. Mesti ada satu perasaan yang mana bila kita dengan orang Muslim yang lain yang sama agama dengan kita, dia susah, kita pun sama-sama merasai kesusahannya. Maka kita bangkit untuk bangun, untuk membantu mereka. Lepas tu kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup seronok tengok Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya tengok serba-serbi mereka buat. Daripada menguruskan jenazah, kan, tengok pengarah, Datuk Pengarah pun, oi, boleh tahan juga Ustaz Zarifi, Ustaz Airi. Saya tak tahu waktu rehatnya bila. Facebook dia hari ni ke sini, besok tengah hari, malam lain pula. Subhanallah. Turun ke lapangan, Jawi Food Banknya ada, kemudian pengurusan jenazahnya pun ada timnya, kemudian pergi melawat staff-staff, pergi melawat orang itu, orang ini, ada kerjasama pula dengan DBKL dan sebagainya. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Jawi ni, Ustaz Zarifi, Ustaz Airi, dia salah satu motonya adalah sentiasa dicontohi. Seingat saya lah, ingat lagi dia punya moto dia. Alhamdulillah. Kita nak keadaan ini berlaku. Kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, biar ada perasaan dalam kehidupan kita di waktu pandemik ini adalah waktu untuk kita bantu sesama kita. Kerana bantuan inilah, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah Allah Ta'ala akan turunkan rahmat kepada kita dan Allah Ta'ala akan berikan 1000 ganjaran buat kita. Ustaz Zahiri. Alhamdulillah. Boleh dengar dengan baik Ustaz Ihsan Boleh. Aduh, saya ni rasa bila Ustaz Ihsan sebutkan tadi perlu memberi bantuan, tengok orang susah, saya rasanya macam nak bagi bantuan kepada Ustaz Ihsan, bantuan internet supaya dia lebih, saya rasa dia perlukan bantuan. Kesian penonton-penonton ni, dia kata kenapa nampak sengket sangat, ni kata. Tapi baiklah, ini kita gurau-gurau saja tuan sekalian. Ustaz Ihsan memang dia ni. Baik, bila kita bincang juga tadi tentang kesusahan, tentang pengorbanan ini juga, ada satu perkara yang sangat dalam ibadah haji dan juga korban ni Ustaz Zarifi adalah tentang persaudaraan. Dalam ibadah haji, kita maknanya berhimpun dalam satu dunia ni, pakat berhimpun di Baitullah. Tawaf dengan pusingan yang sama, sa'i di tempat yang sama, berwukuf di tempat yang sama, melontar jamrah di tempat yang sama, kemudian bersatu hati walaupun berbeza kulit, satu akidah. Begitu juga ibadah korban. Ada yang dapat rezeki, dia berkorban, dan yang kurang rezeki mendapat daging korban. Ini erti persaudaraan dalam Islam. Mungkin saat ini Ustaz Zarifi, kita diuji dengan pandemik, kita perlukan persaudaraan, kesatuan umat Islam yang kuat. Mungkin Ustaz Zarifi boleh berkongsi dengan kita tentang erti kesatuan yang ada dalam ibadah haji korban ini, yang boleh memberi manfaat kepada kita. Silakan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, mari kita imbau sejenak kan, kalau kita berada di Mekah kan. Contoh Ustaz Riri, bila sebut syiar haji ni, kita boleh sebut antaranya Arafah, kan, bumi Arafah. Ya Allah, bumi Arafah ni tuan-tuan, masa sebelum pandemik ni, ya Allah, seramai-ramai umat di situ. Dan pada waktu hari Arafah, kan hari Arafah Jawi pun buat program, Jakim pun buat program, kita di sini kan, puasa sunat hari Arafah berdoa. Di padang Arafah tu, ya Allah, semuanya pada waktu kemuncak Arafah tu semua angkat tangan berdoa kepada Allah. Semuanya berfikir, semuanya fikir, dan tentunya rasa
rasa seronok kita sebagai umat Islam. Ya, rasa kesatuan tu kita rasa sangat-sangat. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok dalam banyak hadis ya, antaranya Nabi SAW yang sebut kepada kita, tak sempurna iman seseorang mukmin itu apabila dia berada dalam keadaan kenyang, jiran sebelah rumah ni berada dalam keadaan kelaparan. Tak sempurna iman orang itu. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita belajar kan, dan kita sering diperingatkan, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Shuraih. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang bila aku buat boleh masuk syurga." Baik tuan-tuan, perempuan, Nabi bagi 3 amalan. Okey, boleh catat. Amalan yang pertama, bila bercakap dengan orang, cakaplah dengan cakap yang baik-baik. Ya, tidak mencederakan hati orang, tak menyebabkan orang terasa hati, cakap elok-elok. Kan satu. Yang kedua, sebarkan salam. Ya, ini kita boleh ambil peluang ni. Bagi salam kepada orang yang kita tak kenal dan orang yang kita kenal. Walaupun kita pakai mask kan, walaupun orang senyum kita tak nampak, tapi suara salam tu boleh sampai, boleh dengar. 2. Dan yang ketiga kata Nabi, iaitulah kita memberi orang makan, memberi jamuan makan kepada orang. Jadi alhamdulillah para tuan rahmati Allah, apa yang Jawi buat ni kita tengok, masing-masing bahagian itu menggerakkan kapasiti mengikut bahagian masing-masing, portfolio masing-masing. Contoh, bahagian pengurusan masjid menggerakkan entiti masjid ni sebagai juru bicara ummah. Ya, masjid dan surau di wilayah main peranan. Kemudian bahagian dakwah Jawi ada pula ya portfolionya untuk mengangkat perkara ini. Begitulah macam yang kita contohkan tadi, Jawi Food Bank dan sebagainya lah. Jadi inilah sebenarnya yang mengajarkan kepada kita untuk kita membantu orang yang sedang berada di dalam kesusahan hari ini. Mungkin Ustaz Hariri kita berfikir nak makan menu apa, tetapi orang yang tak ada duit sekarang ini, dia berfikir nak makan apa. Jadi tuan-tuan, antara akhlak yang terserlah yang dibuat oleh para sahabat Nabi tuan-tuan, antaranya disebutkan contohnya contohnya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, hebatnya Talhah bin Ubaidillah ni tuan-tuan rahmati Allah, dia boleh bahagikan duit dia sedekah duit dia sebanyak 100,000 dirham dalam dalam majlis, satu majlis, kepada orang yang memerlukan. 100,000 dirham dia sedekahkan kepada orang. Subhanallah tuan-tuan rahmati Allah. Ya, ini akhlak sahabat ni, Talhah bin Ubaidillah. Sedangkan tuan-tuan, Talhah bin Ubaidillah ni, orang riwayat menyatakan dia ni jahit seluar dia yang koyak jahit sendiri. Maknanya, apa maknanya? Tengok akhlak sahabat, mereka tidak berfikir untuk kepentingan diri, tetapi mereka berfikir tentang kepentingan orang lain. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita ada agensi Jawi, Mawib dan sebagainya dalam konteks wilayah yang turun ke lapangan. Jadi apakah yang kita boleh bantu? Ya, yang pertama sekali kita boleh menyumbang ya melalui platform yang adalah di Jawi, di Mawib, ya contohnya ada tabung musaadah dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau kita boleh dibenarkan untuk menjadi sebahagian sukarelawan, ini juga satu perkara yang baik. Ya, jadi saudara rahmati Allah, yang paling penting kita ini mesti ada sikap cakna kepada orang. Cakna kepada orang. Ini sangat penting supaya kita tidak berfikir tentang diri kita sendiri, sebaliknya kita berfikir tentang orang lain. Saudara, RM RM5 pada kita kecil sahaja. RM5 ni Ustaz Ihsan boleh makan apa? Kalau makan pagi RM5 Ustaz Ihsan? RM5 ni Ustaz Zarifi, roti telur dengan teh tarik. Teh tarik, okey. Bagi kita nampak kecil saja, tetapi tuan-tuan, roti telur dan teh tarik tadi tuan-tuan, RM5 ni
kita bagi kepada orang yang memerlukan, yang dah tak makan mungkin 2-3 hari. Bagi dia, ya Allah, besar sungguh RM RM5 ni, dan boleh menyelamatkan orang ini daripada melakukan perkara-perkara di luar kewarasan akal. Jadi jom kita ikut nasihat Nabi yang Nabi sebut 3 perkara tadi, dan tentunya ikut sahabat-sahabat Nabi yang memang suka bantu orang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tadi perkongsian yang disampaikan, tengok ada penonton kita Ustazah Mastuyah yang tulis nota. Jadi mungkin ada juga macam Tuan Lokman kita pun, dia tulis nota apa yang dicatatkan. Jadi penonton-penonton yang baru masuk mungkin dia dapat baca dan juga jadikan satu panduan lah. Jadi anda juga, saya nak mengajak supaya anda juga mungkin boleh tulis apa-apa nasihat ataupun perkongsian. Mungkin saya juga boleh baca di ruangan komen nanti perkongsian anda. Jadi malam ni kita macam duduk sembang je, sembang sama-sama ramai-ramai. Kita nak mendapat manfaat sedikit sebanyak daripada ibadah haji, ibadah korban yang ada di dalam Aidul Adha. Baik, tengok ni, ada orang kata RM5 boleh top up data internet Ustaz Ihsan. Tapi dah makin baik dah dia punya internet ni kan. Baik. Alhamdulillah. Tapi yang paling penting saya fikir di dalam ibadah korban ini, di dalam ibadah haji, ia mengajar kita tentang erti kita ini merasa hubungan di antara sesama manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi inilah yang sedang berlaku. Kita nak menzahirkan kita ini bertakwa kepada Allah dengan kita buat baik kepada manusia. Jadi ini antara benda yang boleh kita kongsikan. Baik. Kalau diikutkan kepada program kita ni, tinggal lagi 5 minit ni. Tapi tak tahulah, kalau penonton kata nak teruskan lagi, kita kena timbang-timbang ni. Sebab sekarang live kita sudah mencecah 100 orang menonton Ustaz Zarifi. Share kita dah masuk 190 share. Dan juga share lagi banyak yang menonton. Ya. Dan juga kita punya komen dah nak masuk 200 komen. Masya Allah, kita ucap terima kasih. Subhanallah. Beruntung ramai saya bersama Ustaz Ihsan artis ni orang malam ni. Sebab bila ramai yang share, bila ramai yang komen dan juga tonton, dia jadi semangat untuk bahagian pengurusan masjid, bahagian dakwah Jawi Putrajaya, Jawi Kuala Lumpur akan anjurkan lagi program macam ni. Macam Tuan Nizamuddin sebut, jazakallah kepada pihak penganjur, harap dapat diteruskan. Alhamdulillah, kami seisi keluarga menonton pada malam ni dalam tempoh PKP. Bila ada komen-komen macam ni, Jabatan Agama pun semangat. Tapi kalau yang tonton 2 orang, share pun 1, aduh, penganjur jadi lemah semangat tuan-tuan. Saya biasa menganjur, Ustaz Zarifi biasa menganjur. Jadi bila sokongan dengan tuan-tuan ni, kita jadi semangat tuan-tuan ya. InsyaAllah. Baik, dia kata tak terasa macam sejam. Boleh sambung, amboi. Baik, mungkin Ustaz Ihsan boleh kongsi sebagai bila kita bercakap lagi tentang soal pengorbanan ini. Saya nak melihat juga dalam soal kita nak memahami tentang erti pengorbanan dalam kita berkorban supaya kita ini tidak dijangkiti penyakit. Semua orang berkorban sekarang. Setiap orang duduk dalam rumah, tidak keluar supaya kalau keluar rumah boleh dijangkiti dan menjangkiti. Dan hari ini ramai yang kes makin meningkat, 15,000 sebagainya. Jadi dalam soal pengorbanan ini Ustaz Ihsan, apa lagi yang boleh kita lakukan kepada masyarakat kita supaya kita saling membantu antara satu sama lain? Sila. Datuk, sebelum tu Ustaz Ihsan, pengarah Jawi kata minta sambung. Datuk minta sambung. Ni kira arahan dah ni, arahan. Arahan kena patuh, Datuk Muhammad Ajib kena patuh. Sebab Ustaz Ihsan, terima kasih. Pada kedamaian adalah Datuk Muhammad Ajib Ismail. Dia punya shop name dia Damai. Mengajak kedamaian.
Tapi Datuk Muhammad Haji Ismail ni dia sentiasa murah dengan senyuman. Saya kalau duduk stok dia punya Facebook tu, setiap gambar je mesti senyum. Jarang tak senyum ni. Baik. Apa yang kita boleh buat Ustaz Eri dan Ustaz Zarifi? Kita semua dah ada kesedaran sekarang ini, saya lihat dari sudut nak cucuk vaksin ni dah tak sama dah sebelum ini kan. Sebelum ini dengan dengan fitnahnya, duduk cakap itulah ini. Alhamdulillah sekarang ni semua ada kesedaran. Alhamdulillah, ini patut dipuji oleh rakyat Malaysia kerana anda semua telah berubah dari sudut minda dan pemikiran itu. Alhamdulillah, ini yang terbaik. Baik. Bila dalam musim pandemik Ustaz ini Ehsan dah cucuk vaksin ke belum? Saya dah cucuk dah. dah sempurna 2 dos. Ustaz Ehsan ambil jenis apa? Saya made in China. Terbaik. Sinovac ya, Sinovac. Alhamdulillah. Ya, Sinovac. Betul, alhamdulillah. Tapi kawan-kawan duk kata lepas cucuk vaksin Sinovac ni boleh cakap Cina. Saya kata tak boleh lagi cakap ni. Okey, baik. Apa yang kita boleh buat tuan-tuan dan puan-puan adalah kesedaran untuk cucuk vaksin itu, alhamdulillah saya tengok dah makin bagus. Alhamdulillah. Dah jadi pelik pula dah siapa yang tak cucuk hari ni, siapa yang tak daftar lagi tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang keduanya, tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, duduklah di rumah. Keluar hanya benda-benda yang penting sahaja. Keluar untuk benda-benda yang penting ni adalah untuk mencari rezeki. Andai katalah nak cari rezeki, kemudian nak beli apa-apa, biar seorang sahaja yang keluar. Kerana apa? Sebab kita kena menganggap barangkali yang kita berjumpa itu dia tak sihat. Barangkali kita yang pembawa, dia ini yang boleh dijangkiti. Kita pembawa, dia pula yang akan dijangkiti. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kena ada satu sifat saling menghormati dan memahami akan penyakit yang sedang melanda kita hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, hati-hati ya, minta maaf cakap, kadang-kadang bila dah orang itu jangkiti, jadi bergaduh pula. Dia kutuk pula, kenapa datang rumah aku kalau kau ni pembawa. Dia mana nak tahu dia pembawa. Sebab itu satu konsep yang perlu kita bawa hari ini adalah kita kena beranggapan orang di sekeliling kita ini barangkali adalah pembawa. Kita mungkin boleh dijangkiti oleh dia ataupun dia juga boleh dijangkiti oleh kita. Tolonglah ubah dari segi minda kita bahawasanya pemahaman untuk kita berjaga-jaga harus diperketatkan. Kerana apa? Kita nak memutuskan rantaian ini. Sekarang ini adanya virus, kita ceritanya Delta lah apa benda. Ini menakutkan tuan-tuan dalam masa 15 saat sahaja. Jadi apa yang dibuat oleh Jabatan Agama, yang dibuat oleh KKM, MKN dari segi SOP dan sebagainya, silalah patuhi. Jangan SOP yang dibuat, kita pula dah jadi berbalah tuan-tuan dan perempuan, kita petikaikan begitu. Tuan-tuan kena ingat, SOP yang dibuat ini bukan boleh sembang kedai kopi, dia ada meeting dia. Dia ada mesyuaratnya, dipanggil ketua-ketua jabatan ini, dipanggil orang-orang yang pakar dalam bidang ini, maka satu keputusan yang bernas dihasilkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seperti mana yang diulang oleh setiap asatizah, diulang oleh semua orang lah tuan-tuan di Facebook, bantulah rakan-rakan kita. Bantulah ahli keluarga kita. Bantu tuan-tuan dan puan. Kalau lihat di Facebook ini orang dah tak malu dah. Sebagai contoh, saya ada banyak ini nak agih bantuan, sila tinggalkan nombor telefon, sila tinggalkan alamat anda, apa keperluan yang anda nak. Dari segi komen Ustaz Eri, Ustaz Zarifi, takut tuan-puan saya tengok. Bukan sikit punya komen. Yang komen itu siap bagi detail. Saya ini kenapa. Suami saya diberhentikan kerja, suami saya dicutikan. Saya ini sampai kereta nak kena tarik. Allahu Akbar. Ini adalah keadaan yang sangat-sangat getir tuan-tuan dan puan-puan. Maka fahamilah jiwa mereka. Kan dalam bab berbelanja kan ada 3. Betul tak Ustaz Eri, Ustaz Zarifi? Kita ada daruriyat, kita ada hajiat, kita ada tahsiniat.
maka utamakan nombor satu dulu, iaitu daruriyat. Yang berkaitan dengan tahsiniyat, berkaitan dengan hajiat itu kita ketepikan dahulu. Sebab kita nak fokus, utamakan perkara benda-benda yang daruriyat, yang sangat diperlukan, asasi, yang asasi. Itu sahaja. Supaya apa? Supaya orang di sekeliling kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kita boleh makan, dia boleh makan. Dia boleh berada dalam rumah, boleh berada dalam rumah keluarga yang ada kipas, yang ada elektrik dan sebagainya, boleh minum air. Kita juga sama seperti mereka. Itu Ustaz Eri. Baik. Alhamdulillah. Itu panduan yang sangat baik yang diucapkan oleh Ustaz Ihsan, yang boleh jadi panduan, dan kita semua orang dalam keadaan berkorban sekarang ini, dalam posisi masing-masing. Dia berkorban dalam caranya, kita berkorban dalam cara kita, semua dengan satu matlamat, kita nak kembali supaya kita kehidupan yang baik sebelum selepas daripada COVID ini berakhir. Baik. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena tunggu sampai akhir rancangan sebab kami akan nasyid satu lagi lagu. Ni Ustaz Ihsan tiba-tiba dia PM dalam grup kami, dia kata kita balun satu lagu lagi. Jadi tuan-tuan kena tunggu. Saya nak bagi Ustaz Zarifi buat kesimpulan. Selepas Ustaz Zarifi buat kesimpulan, tuan-tuan kena tunggu sebab ni lagu, Ustaz Ihsan dia DM lagu rock Melayu ni. Kita kata apa hal ni kan. Okay, Ustaz Zarifi, sebagai kesimpulan lah supaya kita dapat faham tajuk kita pada hari ini, Haji Korban Manifestasi Sebuah Ketakwaan. Topik ini dia sangat baik sebab ujung dia adalah ketakwaan. Mungkin nak menjadi Muslim yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, negara yang bertakwa, apa yang perlu kita buat? Ustaz Zarifi, silakan. Rasul ibarat bulan purnama, cahaya penuhi alam buana, menerangi hidup manusia untuk kebahagiaan mereka, menuju negeri yang abadi, menuju negeri yang abadi. Ustaz Ihsan sambung. Jangan suruh dia. Tiga hari. Baik, tuan-tuan ashabul fadilah, tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menarik topik yang dipilih oleh pihak penganjur malam ini, syiar haji dan kurban, manifestasi ke sebuah ketakwaan. Baik tuan-tuan, bila sebut ibadat haji, ya, dia bermula dengan apa? Maknanya antara rukun-rukun haji itu antaranya di Arafah kan, campur lagi lah. Kita berada di Mina, Muzdalifah dan sebagainya itu. Semuanya itu, ya, dalam amalan ibadat haji itu ialah apa? Untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang berada di Malaysia, kita tak ada peluang ya tahun ini untuk mengerjakan ibadat haji kerana sebab COVID-19. Ya, kita ada ibadat kurban, ya. Kita berkorban satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian. Ada yang berkorban di dalam negara, ada yang berkorban di luar negara. Semuanya niat baik untuk kita membantu saudara sahabat seagama, dan yang paling penting inilah kita nak menunjukkan takwa kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi saudara rahmati Allah, dalam kita berdepan ataupun berada dalam saat yang kita masih bergelut dengan COVID-19, yang pertama, tuan-tuan, cadangan dan nasihat kepada diri saya terutamanya, mari kita memperbanyakkan ataupun kita bangun malam sepertiga malam untuk kita qiyamul lail. Tuan-tuan, hari ini ramai orang yang sakit mental, ramai yang berserabut jiwa, ramai yang rasa hidup ini seperti berada di penghujung jalan. Tak nampak langsung sinar dalam terowong. Tuan-tuan, ubat bagi segala keserabutan jiwa iaitulah
qiyamul lail. Bangunlah pada pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, bangun bersolat tahajud dan kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah, minta bantuan daripada Allah supaya Allah leraikan segala kekusutan yang ada. Satu. Yang kedua, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mesti sentiasa bersangka baik kepada Allah. Sangka baik. Tuan-tuan, telah ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu sedang wukuf di Arafah. Ada seorang lelaki bertanya, "Tuan, yang duduk di padang Arafah sekarang ni siapakah orang yang paling tak baik, Tuan? Yang paling buruk siapa, Tuan?" Sufyan Ats-Tsauri menjawab, orang yang paling tak baik, paling buruk ialah orang yang mengatakan Allah tidak akan ampunkan dosanya. Orang yang mengatakan Allah tak akan ampun dosanya. Ini orang yang paling tak baik di padang Arafah sekarang ini. Apa maksudnya? Orang yang sangka buruk, ya, ini bukan sifat orang beriman. Bagaimana kita perlu bersangka baik? Bila Allah Ta'ala uji kita, ya, putus mata pencarian, kita kata alhamdulillah, tentu ada perkara yang lebih baik Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan minggu depan, tetapi mungkin bulan hadapan, mungkin 2 bulan lagi, ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita. Saudara, dalam Al-Quran sebutkan kepada kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi pada mata kasar kita benda tu nampak tak baik, tetapi sebenarnya pada pandangan Allah itu jalan cerita yang baik kepada kita. Apakah maksud ayat ini? Maksudnya kita mesti bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, arus ataupun ombak ganas COVID-19 ni kena semua orang. Ada orang yang naik sampan, ada yang naik kontena, ada naik kapal layar. Yang naik kontena tu dia tak rasa apa sangat lah, sebab dia stabil. Tetapi yang naik sampan, kan dah terbalik-balik dah sampan ni. Tuan-tuan, walau sebesar mana pun ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, Allah telah jawab dalam Al-Quranul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali tidak akan membebani kita dengan sesuatu perkara, ya, yang kita tak mampu untuk berdepan dengannya. Okey, Ustaz nampak akademik sekali ayat tu. Okey, kita permudah. Maknanya Allah akan beri ujian kepada kita dengan ujian yang kita mampu berdepan dengan dia. Ini ayat motivasi daripada Tuhan. Setiap yang Allah uji kita, Allah bagi ujian itu sebab Allah tahu, hey Zarifi, hey Hariri, hey Muhammad Ihsan, kamu boleh untuk berdepan dengan ujian ini. Sebab apa Allah Ta'ala bagi ujian? Nabi bagi jawapan, tuan-tuan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Bila mana Allah Ta'ala mahu memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah nak angkat darjat, nak bagi kebaikan kepada seseorang, Allah akan timpakan ujian kepada orang itu. Tuan-tuan, bila kita baca ayat Al-Quran ini, baca hadis ini, damai kita, tuan-tuan. Damai kita, tuan-tuan. Kerana apa? Kita berdamai dengan takdir. 3. Dan yang keempat, tuan-tuan, marilah dalam kesempatan yang ada ini, dalam doa kita, tuan-tuan, setiap hari, selepas solat tu, tuan-tuan, kan, jangan lupa, jangan tinggal doa ini, supaya Allah Ta'ala pertemukan kita dengan orang yang baik-baik. Ya, supaya Allah pertemukan kita ni dengan orang baik-baik. Tuan-tuan, semalam saya dalam live Facebook Yadim dengan Ustazah Basikal nekat ke Mekah. Sepasang suami isteri ni hari ni, Ustaz Hariri, Ustazah Nur Adilah dan Encik Ahmad Isa. Ya Allah, setahun 2 bulan ekspedisi daripada Malaysia nak ke Mekah naik basikal. Setahun 2 bulan baru sampai Mekah. Kurang lebih 14 negara ke 12 negara yang dijelajahinya. Dia kata alhamdulillah, sepanjang ekspedisi naik basikal ni, Allah Ta'ala pertemukan mereka dengan orang yang baik-baik. Jadi ini doa kita, supaya Allah pertemukan kita dengan orang yang baik-baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tapi itu memang saya ada baca buku dan dengar perkongsian.
dua pasangan suami isteri ni, pasangan suami isteri dia naik basikal pergi Mekah, mengambil masa setahun 3 bulan begitulah. Setahun 2 bulan. Saya tu fikir kalau kita 3 orang lah naik basikal pergi ke Mekah, agak setakat mana kita mampu ni. Sampai yang ni kita tak boleh challenge Datuk pengarah Jawi kita, memang fit betul lah. Kalau kita ni, saya ingat kalau daripada Putrajaya, daripada Persin 8 sampai Persis 9 dah mengaku kalah dah. Masya Allah. Baik, kita sudah sampai di penghujungnya. Saya sebelum kita nasyid lagu terakhir ni, saya nak adakan promosi sedikit yang dinyatakan oleh Datuk Pengarah Jawi, iaitu ada 3 siri lagi Forum Ehwal Islam Istimewa Aidul Adha, iaitu pada 24 esok 9 suku malam, tajuk Negeri yang Baik dan Diampuni Allah, inspirasi doa Nabi Ibrahim. Panelnya PU Rahmat, Prof Madya Dr. Sharifah Hayati dan juga moderator Ustaz Rahimi P. Ramli. Kemudian pada 25 hari bulan 7 hari Ahad 9 suku malam, tajuk Habil dan Qabil, Ibrah Pengorbanan. Panelnya Ustaz Haslim Bollywood dan juga Ustaz Abdullah Khairi. Masya Allah. Dekah. Jadi menarik. Tengok esok dan lusa nanti boleh pergi ke Facebook Jawi untuk dapatkan update program ini dan kena tonton. Jadilah malam-malam tak tahu nak buat apa, eloklah kita tonton majlis ilmu di taman-taman syurga. Kita satu keluarga dapat manfaat dan dapat pahala. Baik, sebelum kita berakhir, kita nak nasyid satu lagu. Lagu ni sangat indah, lirik dia puitis dan nak memberitahu tentang hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Ni lagu lama ni. Kita ni lagu baru tak pandai, lagu-lagu lama boleh lah. Tajuk dia Lukisan Alam. Tapi lagu ni kami tak praktis. Tiba-tiba Ehsan dia PM dalam grup. Jadi kalau sumbang mambang sikit, minta maaf lah tuan-tuan sekalian. Okay, silakan Ustaz Zarifi untuk mulakan. Okey. Lukisan alam Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Jadilah rumput nan lemah lembut, tak luruti pukul ribut, bagai karang di dasar lautan, tak terusik dilanda badai. Dalam sukar hitunglah kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu, setitis derita melanda segunung kurniaannya. Usah mengharapkan kesenangan, dalam perjuangan perlu pengorbanan. Usah dendam berpanjangan, maafkan kesalahan insan, begitu aturan Tuhan. Hasbiyallah, hasbunallah, hasbi rabbi jallallah, ya Allah. Terbaik. Semangat dia malam ni.
Tak, saya heran Ustaz Zarifi. Ya, Kalau nak suruh ceramah, dia jadi delay, internet tak clear. Tapi kalau nasyid, dia okey pula. Terbaik. pula. Aduh. Tapi memang Ustaz Riri memang senang lah. Bila forum 3 beradik, Ihsan ni ambil part nasyid je, pandai dia. Memang pandai. Jadi modal dia itu je lah. Jadi Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton, yang tak putus-putus mendoakan, yang memberi semangat. Saya terharu banyak-banyak, hampir 300 komen. Ini dah macam satu level dengan Forum Perdana Ehwal Islam TV1 punya komen. Dan kita dapat 350 share dan maintain 120 orang menonton pada setiap live ini. Jadi saya ucapkan tahniah, kami bertiga ucapkan tahniah pertama sekali kepada penonton yang memberi sokongan pada malam ini. Yang kedua kepada Datuk Pengarah Jawi yang mengilhamkan dan menggerakkan program pada malam ini dan seluruh wilayah dan disebarkan, dan saya difahamkan sampai ke Singapura. Ada penonton kita Puan Kamisah di Singapura yang turut menonton pada malam ini. Terima kasih Puan Kamisah. Dan kita ucapkan tahniah kepada Jawi Putrajaya, Masjid Mahmudiyah dan juga Surah Mukarrabin Putrajaya yang bergabung tenaga menganjur program pada malam ini. Jadi kita bertiga mengundur diri. Ustaz Riri. Kalau Ustaz Riri. Ya. Ni lepas ceramah ni tak ada ke tertarik kopi O ke apa malam ni? Itulah. Patut online. Online. Kita ucap terima kasih kepada seluruh warga Jawi. Tahniah. Tahniah. Baik, alhamdulillah. Jadi ada pantun ke Ustaz Zarifi? Bagi pantun sikit. Pantun Pergi sungai besar, beli ikan puyuh. Warga Jawi, I love you. Baik, jadi itu saja program kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan ketika. Mohon maaf banyak-banyak kalau kami bertiga ada tergurau, terlebih dan sebagainya. Hanya sekadar untuk menghidupkan suasana. Maklumlah ceramah online ni dia sangat mencabar sebab tak nampak penonton. Jadi kita tak tahu tuan-tuan ni tengok ke tidak, dengar ke tidak. Jadi gurauan senda itu hanya untuk menghidupkan suasana. Jadi terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.